Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang dikasihi Ashabul Fadilah, tuang-tuang imam, tuang-tuang Bilal, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk kita berjumpa di dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan perjumpaan kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal, yang mana biasanya pada bulan Rabiul Awal antara perkara yang dibincangkan di semerata tempat dan disambut di tempat kita adalah Maulidur Rasul, sehingga boleh dikatakan dalam satu minggu dalam bulan Rabiul Awal kita akan dengar khutbah di mimbar-mimbar Jumaat menceritakan tentang Maulidur Rasul. Begitu juga di surau dan masjid dibincangkan berkenaan dengan Maulidur Rasul. Kadang-kadang tak cukup dengan satu slot, 2-3 orang ustaz duk cerita benda yang sama. Mungkin pada surah ni pun ada dah hak sebelum daripada ni duk cerita tentang Maulidur Rasul. Tapi malam ni kita akan bincang lagi berkenaan dengan Maulidur Rasul. Mungkin huraian daripada seorang ustaz dia berbeza dengan seorang ustaz yang lain. Cuma kadang-kadang orang kita ni kalau dia tengok kepada tajuk-tajuk tula saat ni tu, dia kata tajuk tula je. Dia dengar tajuk padahal dia tidak tengok lagi kepada pengisian. Macam ke main bola kau, padahal bola kan tu je tapi pengisian tu jadi lain. Tu sampai ke lawanan akhir tu kering surah masjid, padahal dia sama je, tapi mungkin tengok pengisian berbeza. Hak dulu kalah, hak ni harapan menang, kalah juga. Okey, jadi kalau bola kita tak puas, mungkin corak permainan berbeza daripada setahun ke setahun yang lain. Begitu juga tajuk-tajuk yang sama, tetapi pengisian berbeza. Sepatutnya lagi kita tidak puas, apatah lagi ia melibatkan akhirat yang pastinya ada manfaat untuk kita. Berbeza dengan bola, bola tak ada manfaat pun nisbah kepada akhirat. Tak ada kata boleh pahala sebab tengok bola, tak ada kata berdosa sebab tak tengok bola. Baik, cuma kadang-kadang tengok bola ni jadi dosa besar pula.
Siapa ke mati hampir 200 orang. Mati siapa ke 200 orang meki bola. Ki bola 200 orang. Nengung seorang pun nengung dah ni 200 orang. Ni bukan cerita dongeng ni. Baru lagi Indonesia tau. Kak kita dah sampai lagi mati kan. Tapi kalau buah bakobah tu pernah berlaku di Terengganu dulu. Bakobah pernah berlaku. Pernah berlaku lah. Nah sebab kepala tu hak yang bakobah dulu orang kampung Amba kenal. Tuan imam kita kenal kau. Tapi malah kabur nama. Tapi tua dah rok dah ni. Hak bangsa bakobah Terengganu dulu. Kita nak cerita benda muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tajuk sama, tetapi mungkin pengisi yang berbeza daripada seorang ustaz kepada seorang ustaz yang lain. Jadi apabila masuk je bulan Rabiul Awal, mula-mula hak yang kita dapat dengar berlaku perdebatan di antara ustaz-ustaz dan di antara pengikut ustaz-ustaz, adakah boleh menyambut Maulidur Rasul ataupun tidak. Tu. Cuma kalau kita tengok hak yang kata boleh tu lebih ramai berbanding dengan hak yang kata tak boleh. Dan hak yang kata tak boleh pun apabila melihat kepada pengisian hak yang orang kata boleh, dia kata kalau buat lagu ni tak ada masalah. Kalau melihat kepada pengisian, kalau misalnya beragak gimari tu, okey mungkinlah ada sebahagian tidak setuju. Tapi kalau pengisian menyambut Maulidur Rasul sebagaimana malang ni hak yang kita buat ceramah, lepas tu kita cerita, kita mengajar, kita cerita kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidaklah melampau sebagaimana melampaunya puak-puak Nasara terhadap Nabi Isa, dan kita menceritakan tentang kelebihan Rasulullah untuk menanang sifat cinta kita, dalam hati kita terhadap Rasulullah, ataupun untuk meningkat lagi sifat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak bersetuju pun kata tak ada masalah kalau gini cara sambutannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk bulan Maulidur Rasul, macam-macam kita dapati acara menyambut Maulidur Rasul. Dan kita tidak nafikan di sana ada acara menyambut Maulidur Rasul menyalahi apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ada segelintir, mungkin tidak di tempat kita tapi di tempat yang lain, ketika mereka buat majlis Maulidur Rasul, mereka telah menceritakan hadis-hadis palsu di dalam penyambutan tersebut. Okey, hak tu jelas ia bercanggah dengan agama sebab menceritakan tentang hadis palsu. Sebenarnya cukup hadis-hadis yang sahih, ayat Al-Quran itu sendiri yang menceritakan tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita mengambil hadis-hadis yang palsu untuk menceritakan tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ijma' ulama, dengan kesepakatan ulama, Imam Ibn Kathir rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam kitab tafsir beliau, ketika beliau membincangkan satu ayat yang mana ayat tersebut membincangkan tentang ulul azm, yang mana Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu menyebut bahawasanya semulia-mulia para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada sedikit pun khilaf di kalangan ulama. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi akhir zaman, dengan maksud dia adalah Nabi yang lah sekali. Tidak ada Nabi yang diutuskan selepas daripada Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang diutuskan, tapi masih lagi ada Nabi selepas daripada Nabi Muhammad, tapi tidak ada Nabi yang diutuskan. Benda ada Nabi selepas daripada Nabi Muhammad, ada? Ada. Nabi Isa alaihi salam. Tu kita kena faham molek tu. Dua ayat yang berbeza tu. Kita katakan Nabi Muhammad adalah Nabi hotlah sekali. Maksud dia lah sekali, Nabi yang diutus hotlah sekali adalah Nabi Muhammad. Tetapi masih lagi ada Nabi selepas daripada Nabi Muhammad.
Jadi kok mana pula sesak kok mana, sudah dah. Hanya silap jepuk ustaz malam ni. Dia kata. Baik. Tapi kalau kita cerita, ya betul sungguh lah. Masih lagi ada Nabi selepas Nabi daripada Nabi Muhammad. Nabi dia? Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Nabi Isa bukanlah diutuskanlah sekali. Tapi dia diutuskan sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah semulia-mulia hamba Allah Subhanahu wa taala, semulia-mulia rasul. Dan dia adalah Rasulullah sekali. Tidak ada rasul yang diutuskan. Bukan tidak ada rasul selepas daripada Nabi Muhammad. Kita kena katakan tidak ada rasul yang diutuskan selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masih lagi ada rasul selepas daripada Nabi Muhammad, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada rasul yang diutuskan selepas daripada Nabi Muhammad. Manakala Nabi Isa diutuskan sebelum daripada Nabi Muhammad, tetapi setelah daripada ataupun pada sampai kepada masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa di Manaratul Bayda. Manaratul Bayda, menara. Manarah orang Arab kita menara. Di menara tu sebenarnya bahasa Arab dah. Ejah sikit je. Manaratul Bayda, menara putih yang terletak di negara Syria. Hal ini disebut dalam hadis di akhir zaman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Nabi Isa datang selepas daripada Nabi Muhammad, bukanlah bermakna dia diutuskan selepas daripada Nabi Muhammad. Bukan dia diutuskan sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang menjadi semulia-mulia nabi dan semulia-mulia rasul, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita. Allah taala mewajibkan kepada kita untuk mencintai beliau. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mencintai beliau. Sehingga kan tidak sempurna iman seorang di kalangan kita sehinggalah dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya. Alhamdulillah, kita kalau sebut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau orang hak yang mari dengar siang malam ni, tak ada hak yang tidak kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi apabila kita didedahkan dengan kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengambilan berat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok hak tentang kesusahan-kesusahan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah kerana untuk menyenangkan kita sebenarnya. Andai kata tidak ada perjuangan dan pengorbanan daripada Rasulullah, maka kita tidak sampai Islam kepada kita. Daripada hasil pengorbanan dan perjuangan Rasulullah lah sahabat pakat tiru dan sahabat sanggup berkorban dan berjuang menyebar agama Islam. Anak murid sahabat pakat berjuang, pakat berkorban menyebar agama Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai agama itu kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cukup mengambil berat tentang kesenangan kita, pastinya orang yang mempunyai akal yang waras tidak akan lupa jasa dia. Pasti orang yang mempunyai akal yang waras akan sayang dan kasih kepada dia. Kita orang yang kita tak kenal, kita orang yang kita tak kenal, kita tak ada lah perasaan nak benci kepada dia kalau dia buat jahat kepada kita. Tak ada lah perasaan sayang kita kepada dia sebagaimana kita sayang kepada orang yang kita kenal. Tapi kita kena kejak dia. Allah dia layang kita, dia buat mulia sungguh kepada kita, cara sungguh kita dak dah sehari. Mari dah perasaan kasih kita kepada dia. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberi keselamatan kita kepada kita di atas dunia, bahkan ia menjadi penyebab kita selamat di negeri akhirat nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menceritakan tentang Maulidur Rasul, sebenarnya apa yang lebih penting adalah biar ada perasaan kasih dan cinta kita kepada Rasulullah, yang mana perasaan kasih dan cinta itu menjadi tangga untuk kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kasih dan cinta kepada Rasulullah masih lagi dikirakan palsu. Masih lagi dikirakan palsu
andai kata dia tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya perasaan cinta dan kasih kepada Rasulullah supaya kita saat itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan sesuai dengan dua kalimah syahadah yang kita ucapkan sebagai rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Apabila kita bersaksi, kita meyakini Muhammad adalah utusan Allah, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dalam hal i'tiqadnya dan seterusnya dalam hal amalan ibadat kita. Begitu juga dalam hal akhlak kita, mesti kita kena mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang Islam diwajibkan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang Islam diwajibkan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Rasulullah menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang di kalangan kamu sehingga dia kasih kepada aku, kepada Rasulullah, melebihi daripada dia kasih kepada anaknya, kepada ayahnya dan kepada seluruh manusia. Mesti dia kena letak kasih kepada Rasulullah mengatasi segala-galanya. Dan sudah pastinya bertuah bagi mereka yang bukan hanya dia kasih kepada Rasulullah, bukan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih kepada dia. Pastinya golongan yang bertuah bukan hanya dia kasih kepada Rasulullah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kasih kepada dia. Kita tidak semesti kita kasih kepada seseorang, tak semesti orang tu kasih kepada kita. Tidak semesti kita jatuh cinta kepada seorang, orang tu jatuh cinta kepada kita. Sebagai contoh paling mudah, ramai mana hak yang kita kenal ke orang puak, tapi rupa-rupa je dia tak kenal kita. Tak gitu. Dan ramai mana orang puak hak kenal kita, kita tak kenal ke dia. Jadi kita nak cerita benda, bukan semua orang hak yang kita kasih dia kasih balik kepada kita. Tapi menjadi kewajipan kepada setiap orang beriman kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pastinya Rasulullah secara umumnya Rasul kasih kepada umat dia. Cuma kita nak cerita kasih hak yang kita nak cerita tadi tu, hak yang kita kasih kepada Rasul tak semesti Rasul kasih kepada kita, adalah kasih hak yang lebih tinggi. Kasih hak yang lebih tinggi. Macam kita buat cerita contoh ginilah. Kita dengan anak-anak kita, kita sayanglah ke anak-anak kita. Kalau ada 10 orang, 10 orang lah, 12 orang, 12 orang, 13 orang, 13 orang. Tu contoh je, 2-13 orang. Tu contoh je. Lah ni nak ramai mana anak? 4-5 orang tu ramai dah. Baik. Jadi kalau misalnya anak kita 10 orang kita kasih belaka. Bukan kita tak kasih belaka anak. Anak. Tapi ada hak yang betul-betul kita kasih. Ada hak yang kita memang kasih, sayang sungguh dia. Dalam ramai-ramai tu. Okey, daripada segi hukum dia ada sebenarnya. Dah kita cerita dah bab kasih kepada anak berbeza, ni kita kena cerita kat hukum. Lama kan takut kita silap buat benda lagu tu. Dia sebenarnya perasaan kasih lebih. Anak ni dah sama dengan anak ni lebih lagi, anak ni kurang sikit. Hak tu tak ada masalah. Hak tu tidak dikirakan berdosa. Hak tu tidak dikirakan kesalahan. Kerana perasaan yang hadir dalam hati, ia bukanlah ikhtiar kita, bukanlah usaha kita, bukan, ia adalah perkara hak yang diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam hati kita. Kita nak suruh kasih kepada orang ni, kasih kepada orang ni, dia bukan mudah untuk lahir perasaan tersebut dalam hati kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengambil kira tentang perbezaan kasih sayang kita terhadap anak kita. Tetapi janganlah kasih sayang berbeza saat itu sehingga kan kita menzahirkan melalui perbuatan kita, sehingga kan kita memberi layanan berbeza kepada anak kita. Itu salah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dia membuat geliran terhadap terhadap isteri-isteri dia
dan Rasul bersikap adil dalam giliran tersebut. Ketika Rasul bersikap adil terhadap giliran, okey, malam ni, hari ni untuk isteri ni, hari ni untuk isteri ni, daripada sudut giliran memang cukup adil Rasul buat. Lepas tu kata Aisyah, Rasul berdoa, Allahumma inna hadhihi qismati fima amliku fala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, ini adalah pembahagianku, giliran yang ku buat terhadap isteri-isteriku yang aku mampu lakukan. Lepas tu mu janganlah cela aku, mu janganlah keji aku, mu janganlah hukum aku pada benda yang tidak mampu aku memiliki, iaitu perasaan yang ada dalam hati. Yang mana ada beberapa riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawasanya isteri Rasul yang paling Rasul kasih adalah Aisyah. Tetapi daripada segi layanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam layang sama sahaja. Baik, dan sepatut sebenarnya Aisyah mendapat kasih yang lebih berbanding dengan isteri-isteri yang lain, kerana Aisyah adalah seorang anak dara, manakala isteri-isteri yang lain adalah janda yang pernah berkahwin sebelum daripada mereka berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu kita nak cerita hukum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak cerita benda tadi, kita nak ceritanya, okey, secara umumnya pas Rasulullah kasih kepada umat dia tu secara umum. Secara umum Rasul kasih. Wa kana bil mu'minina rahima wa kana bil dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang beriman Rasulullah rauf rahim, sangat kasih, sangat sayang. Tetapi di sana ada mereka yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi berbanding dengan orang beriman ramai-ramai. Maksudnya dia, semua orang beriman secara umumnya Rasul kasih, tapi ada sebahagiannya mendapat kasih yang lebih tinggi. Okey, kita buat sebagai contohlah. Di sana ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Usamah bin Zaid. Usamah adalah kekasih Rasulullah. Zaid bin Harithah, ayah kepada Usamah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Ummu Aiman, mak kepada Usamah, juga kekasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Mu'adz bin Jabal, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali bin Abi Talib, kekasih Rasulullah. Fatimah, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud kekasih ni adalah mereka yang mempunyai lebih berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang mana sahabat-sahabat lain Rasul kasih belakang, tapi hak ni adalah lebih lagi. Jadi bagaimanakah untuk kita dapat mencapai suatu tahap yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih kepada kita melebihi daripada Rasul kasih kepada orang beriman secara umum? Ini perlu juga kita kena bincang, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengetahui ataupun untuk kita menjawab persoalan ini, kita kena ambil seorang sahabat Rasulullah yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah kasih kepada dia. Dan kita kena tengok pula apakah amalan-amalan dia sehingga dia mencapai kedudukan tersebut. Rasulullah kasih bukan hanya kerana nama dia sekian-sekian, bukan, tapi melihat kepada apakah sumbangan dia, apakah amalan dia, apakah kebaikan hak yang dia buat. Jadi boleh kita tengok apakah kebaikan hak yang dia buat sehingga dia dapat mencapai kedudukan tersebut, supaya kita tiru perbuatan dia agar kita juga mencapai kedudukan tersebut. Ambil buat sebagai contoh, dalam gambar-gambar hak yang hamba sebut saat itu, hamba ambil seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama dia adalah Mu'adz bin Jabal. Yang mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang cukup masyhur. Dia memeluk Islam ketika berusia 18 tahun. Dia penduduk Madinah daripada kalangan puak Ansar. Dia di antara sahabat yang menyertai perjanjian Bai'atul Aqabah, yang biasa kita dengar perjanjian Aqabah, sebelum daripada Rasul berhijrah ke negeri Madinah. Yang mana Rasul pergi dakwah orang tu, dakwah orang ni
tak ada orang terima dakwah Rasulullah, tak ada orang yang sanggup untuk membantu Rasulullah. Mereka jumpa dengan puak Madinah. Maka lepas daripada tu berlaku bai'ah yang dinamakan sebagai bai'ah Al-Aqabah di antara Rasulullah dengan penduduk Madinah. Antara sahabat penduduk Madinah yang menyertai dalam perjanjian Aqabah tersebut adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ketika itu beliau baru berusia 18 tahun. Okey, kita nak cerita umur dia dulu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, umur dia tidak panjang. Umur dia tidak panjang. Umur dia mati, umur dia 30 tahun lebih. Ada sebahagian ulama menyebut 33, ada sebahagian ulama menyebut 38. Pendek kata tak sampai 40 lagi. Tak sampai 40 lagi umur dia mati. Dan mati pula kerana terkena penyakit ta'un yang menyerang negara Syam pada ketika itu, ta'un Amawas, yang mengorbankan ramai penduduk Syam. Dan ramai juga sahabat-sahabat Rasulullah yang mati syahid kerana ta'un tersebut. Macam kita ni lah, Covid ni lah. Covid. Dia ta'un ni, dia bukan Covid ni, bukan ta'un. Ta'un lain. Ta'un teruk lagi. Covid, ramai mana kawan-kawan kita mati. Kapun ni hamba tak tahulah. Kawan hamba ramai mati sebab Covid. Kapun ni ada mati. Rasanya setiap kapung ada. Ke tak ada kapun ni, panjang umur belah ke kapun ni. Baik. Kawan-kawan hamba ramai mati sebab Covid. Ustaz-ustaz saja. Muda-muda pula. Kalau orang tua tu boleh tahan sikit. Sebab dia hidup lama dah kan. Ni orang muda-muda saja mati. Kawan-kawan hamba. Baik. Jadi tak apalah mati syahid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kesemua umat Islam yang mati kerana penyakit ta'un, penyakit Covid, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampung dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan mereka di dalam syurga Al-Firdaus. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Mu'adz bin Jabal mati dalam usia yang cukup muda. Jadi selepas daripada dia memeluk Islam, dia di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup hebat dalam beberapa sudut. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khabar kepada dia dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Satu ketika Rasul pegang tangan dia. Rasul pegang tangan. Rasul khabar, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, Rasul bersumpah, aku cukup sayang kepadamu wahai Mu'adz. Aku cukup kasih kepadamu wahai Mu'adz. Rasul pegang tangan Sayyidina Mu'adz, khabar kepada Mu'adz begitu. Allah Rabbi, menangis Mu'adz mendengar benda yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, mereka akan rebut air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berebut. Ketika Rasul bercakap, semua diam. Sehingga Abu Sufyan menyebut, aku tidak pernah berjumpa dengan seseorang yang kasih kepada seseorang yang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad kasih kepada Muhammad. Sampai tahap tu air wudu Rasulullah pakat rebut belaka. Bukan setakat air wudu, bahkan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Rasulullah pakat dok rebut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kasihnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Rasulullah, kita buat contoh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam satu peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul kata lagu mana? Irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi. Panah wahai Sa'ad, aku sanggup tebuh kamu dengan ayah dan ibuku. Allah bangganya Sa'ad bin Mu'adz menyebut apabila dia dengar Rasulullah, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Abi Waqqas, bangganya Sa'ad bin Abi Waqqas apabila dia dengar Rasul khabar lagu tu. Aku sanggup tebuhmu dengan ayah dan aku, dengan ayah aku dan ibu aku. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul tidak pernah mengucapkan perkataan tersebut kepada orang lain melainkan kepada aku.
tengok dia bangganya dengan ucapan tersebut. Dalam satu peperangan, dalam peperangan Khaybar, yang mana hari tu Rasul kabur lagu mana? Jadi perang-perang tak dapat kalahkan lagi pok Yahudi. Maka Rasul kata, esok aku akan lantik seorang akan menjadi pemimpin, akan menjadi ketua perang yang dia kasih kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya kasih kepada dia. Apabila sebut perkataan tersebut, para sahabat saat itu pakat nak belaka jadi ketua. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia kata, aku tidak pernah bercita-cita untuk menjadi ketua melainkan pada hari tersebut. Sebab Rasul larang kita meminta untuk menjadi ketua. Rasul larang. Kalau orang bagi, mu ambil, mu nak jangan. Melainkan dalam hal-hal tertentu, tu masalah lain lah. Rasul larang. Jadi dia tak mahu. Tapi pada hari itu dia nak ditunjukkan diri dia supaya dilantik dia menjadi ketua. Kerana benda? Kerana nak apa hak yang Rasul khabar tu. Benda hak yang Rasul khabar, seorang hak yang Allah dan Rasulnya kasih, dan dia kasih kepada Allah dan Rasulnya. Tengok sahabat Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Rasul pernah bersumpah kasih kepada dia, ya Mu'ad, demi Allah aku cukup sayang kepadamu. Cuma bayangkan apabila perkara tersebut keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada sebahagian daripada sahabat duduk dalam keadaan bimbang, semua takut, semua sebab dia, sebab takut termasuk dalam golongan munafiqun, yang di sana ada golongan munafiqun yang Rasul kabur nama mereka kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Takut. Oh, takut semua. Antara sahabat yang cukup takut Abu Hurairah. Lepas daripada kewafatan Rasul, dia takut lagi. Sudahlah, aku termasuk berkali. Tapi apabila orang tu Rasul kata, aku kasih kepadamu, aku cinta kepadamu, sudah pastinya dia bukan golongan munafiqun. Tidak mungkin orang yang dicintai oleh Rasulullah adalah golongan munafiqun. Soalannya, kenapa kau Sayyidina Mu'ad bin Jabal mencapai tahap tersebut? Perlu kita kena kaji. Apakah amalan dia? Ternyata kalau kita buka dalam kitab-kitab sirah, begitu juga dalam kitab-kitab hadis, kita dapati ada beberapa amalan yang ada pada Sayyidina Mu'ad bin Jabal yang tidak ada pada orang lain, ataupun tidak ramai orang yang ada seperti itu. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Amr, kata radhiyallahu anhuma, katanya, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Abdullah bin Amr, aku pernah dengar Rasulullah bersabda, khudul Qur'ana min arba'ah, hendaklah mengambil Quran daripada 4 orang ni. Rasul kata, kalau mu nak ambil, hendaklah mu ambil. Rasul perintah kepada sahabat-sahabat supaya ambil Quran daripada 4 orang ni, supaya belajar Quran daripada 4 orang ni. Siapa 4 orang? Antaranya adalah Mu'adz bin Jabal. Orang Arab, Quran diturunkan dalam bahasa dia. Orang Arab di zaman Rasulullah ni cakap fasih. Tetapi dalam kefasihan orang Arab bercakap dan membaca Al-Quran, rupa-rupanya ada sahabat yang tertentu yang mempunyai kepandaian dalam Al-Quran yang cukup luar biasa. Antaranya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk mengambil Quran daripada 4 orang ni, antaranya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Okey. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, antara sebab Rasul kasih kepada Mu'adz bin Jabal adalah Mu'adz bin Jabal mendalami Al-Quranul Karim. Maka kita pada hari ini, untuk mencapai kedudukan yang pernah dicapai oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, mesti kita kena mendalami Al-Quranul Karim sehingga betul-betul kita pandai. Di tempat kita masih lagi ada, dalam masyarakat kita masih lagi ada orang tak betul baca Fatihah, bukan Quran lain. Mungkin hak yang duk mai dengar siang malam ni, alhamdulillah lah. Alhamdulillah tu maksudnya betul lah, untuk sekadar nak baca dalam sembahyang. Ni di negeri kita ni,
masih lagi ada orang tak betul baca Fatihah. Masih lagi ada orang tak betul baca Fatihah. Sedangkan Al-Quran ni adalah perkara yang cukup penting untuk setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Khususnya suratul Fatihah, kerana ia adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Kita di Terengganu, alhamdulillah, terlalu ramai guru-guru Al-Quran. Guru-guru Al-Quran ramai di Terengganu. Kita buat sebagai contoh yang paling dekat di sini, PTBR, Pusat Talaki Batu Rakit, yang diasaskan oleh Ustaz Tarmizi Taha, hafizahullah subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau buat sokmo talaqi Quran. Ada guru-guru orang Melayu dan ada guru-guru orang Arab di tempat dia. Itu sebagai contoh. Sama juga di IQT, ni orang panggil KQT kan, ada bahagian baca Quran yang diajar oleh pakar-pakar Al-Quran di Terengganu. Alhamdulillah. Sebenarnya tu antara perkara yang cukup penting untuk kita buat supaya kita dapat perkara yang pernah diperolehi oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Okay, yang pertama kita mesti kena ambil berat dengan bacaan Al-Quran, dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, yang mana Imam Tirmizi menyebut Rasulullah pernah bersabda, wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling alim di kalangan umat aku tentang perkara yang halal dan yang haram adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal orang yang paling alim. Ini memberi maksud kepada kita, antara sebab Sayyidina Mu'adz bin Jabal menduduki tempat yang tinggi di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kerana dia mendalami ilmu agama sehingga dia menjadi pakar dalam bab halal dan haram. Maka bagi mereka yang ingin mencapai kedudukan sebagaimana kedudukan Sayyidina Mu'adz bin Jabal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti dia kena belajar hukum hakam fiqh, mesti dia kena mendalami agama sehingga dia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Bukan setakat mengetahui, bahkan amat-amat mengetahui. Begitu apa yang pernah dicapai oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, dua. Yang ketiga, satu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ngajar. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat Rasulullah yang alim, dan antara kelebihan Abdullah bin Mas'ud yang cukup luar biasa adalah pernah Rasulullah khabar, raditu li ummati ma radiya lahum ibnu ummi abd, atau kama qala. Maksudnya, aku redha untuk umatku setiap perkara yang ibnu ummi abd, anak lelaki kepada ibu hamba, iaitu gelaran kepada Abdullah bin Mas'ud. Aku redha kepada umatku setiap perkara yang redha oleh Abdullah bin Mas'ud untuk mereka. Cuba bayangkan, benda yang Abdullah bin Mas'ud suka, aku suka belaka untuk umatku. Allah, hebat tau. Setiap benda yang Abdullah bin Mas'ud suka, aku suka kepada umatku. Hebat orang tahap. Siapa tahap tu? Siapa Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud di antara sahabat yang alim. Dia ngajar. Satu ketika masa dia ngajar, dia kata lagu mana? Inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Sesungguhnya Mu'adz adalah umat yang patuh kepada Allah dan dia berada di atas agama yang betul. Sebenarnya dalam Al-Quran, sebenarnya kalau kita buka dalam Al-Quran, kita dapati bukan Allah Ta'ala kata inna Mu'adzan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran adalah Nabi Ibrahim AS, bukan Sayyidina Mu'adz. Sesungguhnya orang yang mempunyai sifat ummah yang patuh kepada Allah dan berada di atas agama yang lurus, itu adalah sifat Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tapi Abdullah bin Mas'ud sebut Mu'adz bin Jabal. Tidak kata Nabi Ibrahim.
Maka anak murid dia, nama Farwah bin Naufal, dia kata lagu mana? Dia kata Tok Guru salah dah tu, silap baca. Tok Guru silap. Abdullah bin Mas'ud ulang balik benda yang sama. Jadi apabila ulang balik benda sama, maka Farwah bin Naufal menyebut, oh kalau begitu dia sengaja khabar gitu. Maka Abdullah bin Mas'ud khabar lagu mana? Mu tahu tak apa makna ummah? Apa makna ummah? Kata Abdullah bin Mas'ud, ummah ni adalah alladhi yu'allimun nasal khair. Seorang yang suka mengajar manusia benda-benda yang baik. Mu faham tak apa makna qanitan lillah? Iaitu muti'an lillahi wa li rasulih. Orang yang cukup patuh kepada Allah dan Rasulnya. Yang mana dua sifat tersebut ada pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz adalah orang yang suka mengajar manusia benda yang baik. Mu'adz adalah orang yang suka, orang yang cukup patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kita dalam masyarakat kita, ada orang suka ajar benda yang baik, ada orang suka ajar benda yang tak baik. Nak contoh, banyak sangat contoh. Kita ambil contoh yang paling mudah je. Mungkin dalam surah ada hak yang isap rokok. Dalam surah. Okey, dah kira lah siapa, tak apalah. Baik isap rokok tu. Baik. Ada isap rokok, cuba fikir. Sebab mana kita isap rokok? Sebab apa dia? Sebab kita kawan. Kawan dengan orang ni. Isap rokok ke, isap dadah ke, benda hak ngaruk saat ni tu dia datang daripada mana? Daripada kawan. Kita tak kenal sebelum ni. Oh ya, aku kawan. Jadi maksudnya ada orang yang ajar kita buat benda tak boleh. Dan mungkin penuh juga masa kita berhalara dulu, ajar orang buat benda-benda tak boleh. Ni alhamdulillah lah, Allah Ta'ala bagi kepada kita keinsafan dah mungkin. Baik, di manusia ni ada orang yang suka ajar orang buat tak molek, ada orang yang suka ajar orang buat benda molek. Mu'adz bin Jabal adalah orang yang suka ajar manusia kebaikan. Itu sifat yang ada pada Mu'adz bin Jabal. Sifat tersebut sebenarnya ada pada Nabi Ibrahim, tapi ada pada Mu'adz bin Jabal sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, kunna nushabbihuhu bi Ibrahim. Dulu kami menyamakan Sayyidina Mu'adz bin Jabal dengan Nabi Ibrahim. Baik. Jadi kita tengok benda sifat yang ada pada Mu'adz, suka mengajar manusia kepada kebaikan. Bukan setakat dia pandai Al-Quran, bukan setakat dia pandai hukum halal dan haram, bahkan dia suka ajar manusia kepada kebaikan. Dia tidak suka membimbing manusia untuk melakukan kejahatan. Dan dia adalah orang yang cukup patuh kepada Allah dan Rasulnya. Andai kata kalaulah kita ada 4 sifat yang kita sebut saat ni. Yang pertamanya, kita cukup mendalami Al-Quranul Karim. Yang keduanya, kita cukup mahir dalam hal yang berkait dengan halal dan haram. Yang ketiganya adalah kita orang yang suka mengajak manusia kepada kebaikan. Yang keempatnya adalah orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita akan mendapat perkara yang sama sebagaimana yang pernah diperolehi oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum daripada kita sudah boleh dah kan? Sebelum daripada kita berhenti, kita nak sebut sekali lagi, Majlis Maulidur Rasul boleh dikatakan setiap tahun kita sambut. Setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Ni panggil dia sambutan tahunan. Dan pengisian dalam sambutan Maulidur Rasul bermacam-macam. Ada orang yang pikul spanduk lah, macam-macam, berlagak situ berlagak sini. Ikutlah demo nak buat. Ikutlah demo nak buat. Tapi hamba tahun ni tak pernah berlagak pun tahun ni. Tapi anak kita pergi sekolah berlagak, pergilah, tak ada masalah. Baik, begitu juga ada orang yang mengisikan Majlis Maulidur Rasul dengan pengajian-pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah, ataupun dengan membincangkan tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membincangkan tentang bagaimana untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua perkara tersebut, kalau sekiranya tidak diisikan dengan perkara-perkara yang menyalahi, perkara yang menyalahi agama, semuanya adalah baik. Tapi yang lebih penting sebenarnya dalam kita membincangkan tentang sambutan Maulidur Rasul ini adalah
kita nak melahirkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah supaya kita mendapat syafaat Rasulullah, dan untuk melahirkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah untuk kita menjadikan ia sebagai tangga untuk kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah pertemuan kita. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Ke ada soalan nak tanya? Ada tak nak tanya benda? Tak ada. Kalau tak ada berhenti dulu lah. Kalau ada kita dengar soalan dulu kejap. Okey, kalau tak ada kita berhenti situ dulu. Ada? Wallahu a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.